Penolong Naib Presiden dan penganalisis Moody's Jacinta Poh menjangkakan kadar pajak gadai yang lebih tinggi tahun ini serta pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST April depan akan melemahkan jualan. Namun tahap impak jualan akan bergantung kepada segmen sasaran pelancaran projek dan harga oleh pemaju hartanah Malaysia. Moody's juga meramalkan para pemaju memberi fokus kepada projek perumahan di lokasi-lokasi popular seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor serta Pulau Pinang bagi menghadapi cabaran mencapai sasaran jualan. Hartanah di kawasan itu kebanyakannya bernilai RM1 juta ke atas dan disasarkan kepada isi rumah berpendapatan tinggi atau pelabur asing. Dan mengupas selanjut isu ini bersama kami di studio, Pengerusi Eksekutif Rahim & Co, Chartered Surveyors yang berhad Tan Sri Abdul Rahim Rahman. Tan Sri, pasti ada pendapat tersendiri mengenai ramalan Moody's yang melaporkan permintaan hartanah kediaman tahun ini diunjur lembap. Pendapat Tan Sri bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, saya bersetuju dengan pendapat Moody's berhubung dengan kedudukan keseluruhan pasaran hartanah kediaman di negara ini. Yang sebenarnya dalam negara kita, semenjak 5 tahun sehingga tahun 2013, kenaikan harga adalah purata di antara 12 hingga 13% setahun. 5 tahun berturut-turut sehingga 2013. Tetapi dalam tahun 2013, oleh sebab tindakan-tindakan yang telah diambil oleh beberapa agensi termasuk Bank Negara untuk pinjaman dan sebagainya, tahap kenaikan harga dalam tahun 2013 telah menurun daripada 12 hingga 13% kepada satu digit, iaitu di antara 8-9% tahun 2013. Kadang-kadang keturunan itu lebih rendah lagi. Kenaikan harga itu lebih rendah sehingga 6%. Tapi dalam tahun 2014 kedudukannya telah menaik sedikit. Kalau dibandingkan first quarter 2014, kenaikannya telah naik sedikit sehingga 8-9%. Kedudukan masa depannya ialah saya berpendapat bahawa kenaikan ini akan turun lagi sehingga saya fikir kenaikan harganya lebih kurang 6%, 6-7%. Ini ialah oleh sebab beberapa keadaan seperti supply dan demand dan sebagainya dan affordability lah, kenaikan harga. Kepada saya rumah-rumah kediaman yang tinggi, iaitu yang lebih daripada 2 juta satu unit, 5 juta dan sebagainya di kawasan seperti kawasan KLCC di Kuala Lumpur akan menurun, akan terus menurun. Dan mungkin kenaikannya tidak akan ada langsung, akan level off, akan level off, bahkan boleh jadi akan turun sedikit. Tetapi harga rumah-rumah kediaman yang kurang daripada 2 juta, 1 juta dan sebagainya, ianya tidak akan menurun, tetapi kenaikan harganya tidak akan seperti tahun 2014, ianya akan boleh jadi level off kepada 5-6%. Selain mekanisme penawaran dan juga permintaan dan juga langkah penyejukan pasar hartanah yang telah dilakukan kerajaan telah berjaya memperlahankan peningkatan harga jual beli hartanah. Namun adakah pelaksanaan GST turut menjadi faktor penyumbang mempengaruhi permintaan dan juga harga jual beli hartanah tahun ini, Tan Sri? Saya fikir GST ini tidak akan memberi impak yang tinggi dari segi penjualan. Kerana di dalam pembinaan perumahan, dia ada 3 faktor ataupun 3 komponen yang mustahak. Yang pertama, harga tanah. Hampir 50% atau lebih daripada 50% harga tanah akan melibatkan harga jualan. Ya. Yang keduanya ialah dan harga tanah kediaman tidak kena GST, tak kena mengena dengan GST. Yang kedua ialah komponen yang kedua ialah barangan.
seperti besi, simen dan sebagainya. Ini kena GST sebanyak 6%. Yang ketiga komponennya ialah pekerja untuk menentukan harga tanah. Dan ini pun tidak kena GST. Jadi satu komponen saja yang kena GST, iaitu barangan. Bahan binaan. Bahan binaan ni lebih kurang ianya akan melibatkan 30% daripada harga jualan. Dan dengan penurunan harga minyak dan juga ringgit Malaysia dan sebagainya, boleh jadi harga binaan pun akan menurun. Jadi kepada saya, pada pandangan saya, sungguh pun GST ini akan melibatkan harga tanah. Ia akan memberi pembeli-pembeli dengan wait and see attitude. Maknanya dia nak tunggu macam mana GST ini akan melibatkan harga tanah dan sebagainya. Kepada saya, harga tanah yang akan efek daripada GST-nya ialah di antara 1 hingga 30% saja. Hanya pembeli-pembeli oleh sebab GST ini kononnya adalah teks baru, dianya akan menjadi satu wait and see kepada pembeli-pembeli. Dia nak tengok, tunggu lihat macam mana GST ini akan melibatkan. Tapi kepada saya, GST tidak akan melibatkan harga jualan tanah selebih daripada 1 hingga 30% daripada 1 hingga 30%, tidak melebihi? Tidak melebihi 1 hingga 30% daripada harga penjualan. Okey. Faktor-faktor lain lebih important, yang lebih mustahak. Faktor harga tanah, faktor labor, faktor pekerja-pekerja dan sebagainya. Yang seperti yang saya katalah, komponen yang akan dikenakan GST ialah komponen barang-barang binaan. Okey, memang GST akan memberi kesan, tetapi mungkin kesannya kepada harga jualan hartanah tidak melebihi 30%. Tidak melebihi 30%. Baik, Tan Sri, kurang 2 bulan sebelum GST dilaksanakan pada 1 April ini, adakah pemaju sudah bersedia sepenuhnya ke arah pelaksanaan cukai ini? Sepatutnya bersedialah. Seperti yang kita tahu, Custom telah buat statement bahawa daripada 1 hari bulan Mac dia kena register sebagai pembayar GST. Kalau perniagaannya lebih daripada 500,000 setahun, dan kebanyakan daripada, boleh dikatakan semua semua pembinaan rumah memang lebih daripada 1. Jadi kalau tak buat 1 hari bulan Mac, dia akan diberi denda. Jadi saya fikir dia tidak ada excuse ataupun sebab mengapa pembina perumahan tidak bersedia untuk menghadapi GST yang memang kerajaan telah sebarkan banyak panduan dan sebagainya. Dan bagaimana pula sebenarnya para pemaju boleh memastikan harga hartanah kelak tidak naik mendadak sewenang-wenangnya atau kerana GST? Mungkin ada langkah kawalan yang boleh dilakukan oleh pihak pemaju. Mungkin membeli terlebih dahulu bahan binaan lebih awal atau bagaimana? Mungkin ada langkah kawalan yang boleh dilakukan. Tidak ada sebab pembina perumahan menggunakan GST untuk menaikkan harga. Seperti yang saya kata, faktor-faktor lain yang menjadi komponen kepada menentukan satu-satu harga rumah adalah selain daripada GST, ialah harga tanah yang tak kena GST, harga pekerja yang tidak kena mengena dengan GST. Jadi sepatutnya mereka itu tidak boleh gunakan GST sebagai satu excuse, sebagai satu sebab untuk menaikkan harga. Yang mustahaknya ialah supply and demand. Yang masalah yang kita hadapi ialah rumah-rumah mampu milik. Bukannya harga keseluruhan. Harga rumah-rumah mewah, harga apartmen yang mewah di kawasan-kawasan yang tertentu, misalnya di Kuala Lumpur dan sebagainya, memang itu saya fikirlah oleh sebab economic factors, bukannya kerana cukai, ianya mungkin akan stable, tidak akan naik harga.
yang mendadak. Jika disebut mengenai harga rumah mampu milik, mungkin ada definisi ataupun kategori baru bagi harga rumah yang boleh dikategorikan sebagai harga rumah mampu milik, Tan Sri. Kerana 300 hingga 400 ribu dikatakan masih terlalu tinggi ataupun di luar kemampuan mungkin ramai rakyat Malaysia, tetapi itu dikategorikan sebagai rumah mampu milik di setengah kawasan di bandar, terutamanya di Kuala Lumpur. Ya, terima kasih. Yang sebenarnya harga ini terpulang kepada kawasan. Di Kuala Lumpur lah saya kata, di kawasan-kawasan yang sekitar Kuala Lumpur ni, harga 300-400 ribu ringgit itu adalah harga yang tak boleh kurang daripada itu lagi oleh sebab harga tanah, harga binaan dan sebagainya di Kuala Lumpur, dan juga faktor ekonomi sebagai demand. Banyak sangat orang yang hendak memiliki rumah di Kuala Lumpur ni, iaitu supply-nya tak mencukupi. Oleh sebab itulah Prima telah bawa satu dasar bahawa harga rumah yang dijual oleh Prima akan ialah 25% lebih kurang daripada harga pasaran. Jadi saya sendiri fikir kalau Prima nak buat di Kuala Lumpur ni, ianya tidak melebihi 300. Jangan lebih 300. Maknanya mereka-mereka yang berpendapatan RM5,000, RM6,000, RM5,000 mampu memiliki rumah RM300,000. Tetapi di kawasan-kawasan lain, di Kelantan, di Terengganu, ataupun di Kedah, harga mampu miliknya tak boleh RM300 sebab pendapatan mereka ini adalah lebih kurang daripada pendapatan pekerja-pekerja di Kuala Lumpur. Kepada saya, di Kedah tidak lebih daripada RM150,000 hingga RM200,000. Di Kelantan boleh jadi di antara RM140,000 hingga RM150,000. Jadi sasaran ataupun ketetapan harga mampu milik ini mestilah berlainan daripada bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor Bahru, daripada harga-harga di Terengganu, di Pahang, di Kuantan, di Kedah, di Alor Setar dan sebagainya. Dianya mesti berlainan. Dan saya fikir Prima memang tahu perkara ini, dan yang kita naknya supaya perkara-perkara ini dijelaskan kepada rakyat, dan mereka-mereka itu janganlah menganggapkan bahawa harga mampu milik ini ditetapkan RM300,000 hingga RM400,000 di seluruh negara. Dan juga Tan Sri menyebut tadi ramai yang pasti mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum membuat keputusan untuk membeli hartanah tahun ini sebelum 1 April iaitu pada pelaksanaan GST. Mungkin Tan Sri ada saranan ataupun cadangan kepada mereka? Kepada saya sepatutnya nombor satu sekali, GST ini telah dipermainkan, dipolitikkan dan sebagainya. Yang sebenarnya GST ini, kepada saya misalnya sebagai seorang profesional yang mengendalikan satu firma, saya memang dah bayar pun tax ni, service tax 6%. Jadi tidak perkara baru. Tetapi oleh sebab cukai ni, GST ni baru diintroducekan pada 1 bulan dan telah dipermainkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi seolah-olah cukai ini akan membebankan rakyat. Saya fikir ini tidak betul lah. Dan dari segi perumahan, ianya sepatutnya tidak menjadi satu masalah. Tetapi di dalam hartanah premis perniagaan, ia memang akan menjadi satu faktor. Satu faktor yang besar sebab di transaksi premis perniagaan akan dikenakan GST 600. Ini efeknya berlainan daripada kediaman. Dianya GST ini sepatutnya tidak digunakan sebagai satu faktor yang untuk pemaju-pemaju perumahan menggunakan untuk menaikkan harga. Tapi mahu tidak mahu itu yang akan kita itu yang kita akan jangkakan selepas 1 April nanti, Tan Sri, bagaimana?
Memang saya jangka Pemaju akan menggunakan alasan ini untuk pengguna memang akan menggunakan. Ya. Pembina akan mengatakan, harga simen sudah naik sebab saya kena bayar 3%, 6% GST dan sebagainya. Tetapi di dalam transaksi rumah-rumah kediaman, kerajaan tidak akan mengenakan pembayaran cukai GST. Jadi kalau nak naik pun janganlah lebih daripada 1 hingga 3% oleh sebab ini. Seperti yang saya kata, komponen yang mustahak di dalam mana-mana menentukan harga jualan hartanah ialah atas nama satu harga tanah. Dan harga tanah, transaksi harga tanah, sama ada harga tanah kediaman satu lot ataupun harga tanah untuk membeli untuk membuat perumahan, ianya tidak akan dikenakan GST. Jadi saya berharaplah dan saya percaya developers yang responsible tidak akan menggunakan ini sebagai justifikasi untuk menaikkan harga perumahan. Dan bila kita bercakap mengenai transaksi harga jual beli hartanah, Tan Sri, seringkali dilihat atau seringkali pengguna, pembeli merasakan mereka tidak ada kuasa, tidak berkuasa untuk menentukan tahap harga yang dikenakan oleh pihak pemaju perumahan. Dan apatah lagi dengan pelaksanaan GST, dirasakan bahawa kuasa membeli mereka semakin lemah. Ya. Okey, kita ada dua aspek lah dari perumahan. Yang pertama sekali, rumah mampu milik, iaitu mereka-mereka yang pendapatan kurang daripada 5,000 ke bawah. Bahkan setengah-setengah kawasan di Kuala Lumpur, mereka-mereka yang earning capacity mereka kurang daripada 10,000. Okey, kepada mereka memang ini adalah satu faktor yang besar. Yeah. Oleh sebab itu saya fikir kerajaan negeri-negeri masing-masing mempunyai peranan. Di mana saya fikir tiap-tiap pemaju yang hendak memajukan perumahan, kalau dulu kita kenakan 30% rumah murah yang harganya di antara 25-45,000, sekarang kerajaan negeri mesti memastikan selain daripada membina rumah murah, mereka itu mesti mengenakan syarat pemaju-pemaju mesti membina rumah-rumah mampu milik. Iaitu di Kuala Lumpur ni, kalau saya boleh cadangkan kepada kerajaan, tidak lebih daripada 300,000. Di di Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya tidak lebih daripada 100,000 selain daripada membuat rumah. Jadi daripada 30% rumah murah yang dikenakan oleh pemaju, yang dikenakan supaya membina rumah-rumah murah, kerajaan negeri mesti memastikan selain daripada 30% rumah murah, boleh jadi 15% ataupun 20% rumah mampu milik. Dan kerajaan negeri kenakan kepada semua pemaju. Janganlah pula rumah mampu milik dan rumah murah dibinakan akhir sekali. Dia buat rumah mewah dulu. Jadi lupalah bahawa rumah-rumah murah ini dibuat selepas 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Saya fikir itu syarat-syarat itu kerajaan negeri masing-masing kena menentukan sambil membina rumah mewah, mereka itu juga mesti at the same time dengan masa yang sama membina rumah-rumah mampu milik ini dalam masa yang sama supaya mereka-mereka yang pendapatannya kurang daripada RM5,000 dapat membeli rumah-rumah ini. Adakah syarat-syarat ataupun pelaksanaan penguatkuasaan seumpama itu mampu dilakukan, Tan Sri? Masalah kita di Malaysia ni, kita mempunyai banyak undang-undang. Tetapi enforcementnya, minta maaflah, saya fikir masih lemah. Ada kerajaan-kerajaan negeri mengatakan, okey, kalau awak tak boleh buat rumah mampu milik ataupun rumah murah, awak kena bagi satu contribution kepada kerajaan negeri. Ya. Tetapi contribution ini tidak seperti yang menasabah lah. Dia kena, okey, kalau you tak boleh buat 30% rumah mampu milik, kita charge RM25,000.
Tapi 25,000 ni tidak mencukupi untuk kerajaan tempatan untuk membina rumah halaman pemilik. Jadi kepada saya enforcement ataupun ketetapan untuk menentukan undang-undang ini dipatuhi mestilah dikenakan kepada pemaju-pemaju. Barulah pemaju-pemaju itu akan membina rumah-rumah halaman pemilik demi untuk kepentingan negara seperti yang disasarkan oleh kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, Tan Sri Abdul Rahim Rahman, Pengerusi Eksekutif Rahim & Co, Chartered Surveyor Sdn Bhd. Terima kasih di atas penjelasan mengenai trend sektor hartanah tahun ini dan juga mungkin pelaksanaan impak pelaksanaan GST kepada jual beli hartanah pada 2015.